Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita uh, bertemu lagi untuk melihat contoh pengiraan untuk litar kita kata litar DC litar DC yang saya namakan kat sini litar, kalau saya dapat tulis kat sini, ini adalah litar siri dan selari. Okay. Hari ini kita belajar macam mana nak kira litar siri dan selari. InsyaAllah. Ini soalan tutorial, soalan satu untuk litar siri dan selari. So harap-harap dapat manfaat lah daripada video rakaman ini. Okey, jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok dekat sini, soalan pertama, okey, dia kata berapakah jumlah rintangan RT? Okey, untuk litar siri selari ini, untuk memudahkan kita memahami litar siri selari, yang terbaik untuk kita dapatkan RT adalah kita convert dulu kita punya circuit. Okey. Kalau kita dapat tengok dekat sini, ini adalah satu bahagian litar selari. Okey. Dan bahagian ini adalah satu lagi bahagian litar selari. Saya boleh namakan bahagian ini sebagai bahagian A dan sini bahagian B. Okey. Dan di akhir nanti kita akan dapat satu litar kita kata litar siri tujuan kita nak jadikan dia litar siri. Okey. So cuba kita convert dia. Kalau kita dapat convert dekat sini, okey, dapat saya tunjuk kat sini, daripada litar tadi tu bahagian A, okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Dan macam ni. Okey. Bolehlah saya namakan sini sebagai RA, sini sebagai RB. Dan bahagian ini sebagai R3. Okey. So kalau kita nak dapatkan R total dalam litar kita kata ni 100 volt. Ini nilai dia akan kita dapatkan. RB kita akan dapatkan dan R3 kita tahu bahawa dia adalah 9 ohm. So untuk kita dapatkan berapakah nilai RA? Okey, RA akan sama dengan R1. Okey, dia sebab selari dia 1 per RA akan sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2. So, kita masukkan nilai 1 per R1 berapa? 1 per R1 1 per 3 tambah dengan 1 per 6. Di sini kita ada dua kaedah bagaimana kita nak kira. Yang pertama adalah kita menggunakan pecahan, tambahan pecahan. Jadi untuk saya dah samakan pembawah, saya akan kali dengan 2 kali dengan 2 atas. Jadi dia akan jadi 2 tambah 1 per dengan 6. Okay. So sama juga dengan, okay, dia akan jadi sama dengan 3 per 6. Jadi 1 per RA ni, kalau 1 per RA sama dengan 3 per 6. So dapatkan RA akan sama dengan 6 per 3. Dan kita potong, dia akan dapat lebih kurang 2. Okey, 2 ohm. Okey. Satu lagi kaedah bagaimana kita nak mengira perintah ni adalah dengan menekan kalkulator. Jom kita tengok macam mana menekan kalkulator ni. Okey. Okey, saya onkan kalkulator. Okey. Dekat bahagian ni, okey,
bahagian 1 dan bahagian 2. Okey. So kita masukkan dalam kalkulator. Cara kita masukkan dalam kalkulator adalah kita ada 3, minus 1. Tekan minus 1 kat sini. Tambah dengan 6 minus 1. So kita akan dapat jawapan 0.5. So jadi kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat 0.5. 0.5 ini 1 per RA sama dengan 0.5. So, bagaimana saya nak dapatkan RA? Untuk dapatkan RA, saya kena tekan minus 1 answer. So, barulah saya dapat bahawa RA kita dalam kalkulator adalah 2 ohm. Okay, ini kaedah yang kedua lah. So, dapatlah kita masuk dekat sini bahawa dia adalah 2 ohm. Untuk RB pula, RB sama dengan 1 per RB sebab dia selari. 1 per RB sama dengan 1 per R4 tambah dengan 1 per R5. So 1 per R4, 1 per 12 tambah dengan 1 per 6. So kita dapat selesaikan bahawa dia adalah 1 tambah dengan 2 per dengan 12. Untuk 1 per RA. Jadi untuk RA akan sama dengan 12 per 3 lah. 12 per 3 kita dapat. Bahagi-bahagi kita dapat 4 lah. 4 ohm. So jom kita cek jawapan. Okay. 1, 12, tekan 12, negatif 1, tambah 6, negatif 1. So sama dengan 0.5, negatif 1 balik akan dapat 4. So inilah jawapan kita. InsyaAllah. Macam inilah kita kira. Okey. Yang itu untuk kita kira soalan yang pertama. Bagaimana dengan soalan kedua? Soalan kedua dia nak beza upaya di dia nak beza upaya. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia nak V1, V2 dan V3. Okey, V1. Macam mana kita nak dapatkan V1? V1 berada pada perintang 1. V1 dekat sini. Kalau saya dapat lukis ini V1 sebenarnya. Dia duduk kat sini. Ini V1. V2 berada dekat sini. Dan V3 berada dekat sini lah. 1, V2 dan V3. So V1 kita boleh katakan bahawa V1 akan sama dengan rintangan V sama dengan I dia, I total. Kali dengan RA lah. Sebab I adalah selari, dia sama pada setiap kedudukan. So kita kena cari I total dulu. So I total juga sama dengan V total per dengan R total. So tadi kita tak dapat R total lagi. Maafkan saya. So R total kalau kita dapat tulis kat sini, R total akan sama dengan 2 RA tambah RB tambah dengan R3. So dapatlah RA apa? 2 tambah dengan apa? 4 tambah dengan 3. 9, maafkan saya, 9. 9. So sama dengan
15 ohm. So, masukkan kat sini nak dapatkan R total. V total adalah 100 bahagi dengan 15. Okey, kita akan dapat apa? Okey. 100 bahagi dengan 15. Okey, kita akan dapat 6.667. So 6.667. Okey. Ampere ya. Okey, untuk V1 maka V1 sama dengan 6.667 kali dengan RA berapa? RA adalah 2. So 6.667 kali dengan 2. So kita dapat apa? 13.334. 13.334 volt. Okey. Untuk itu V1. V2 pula. V2 sama dengan I total juga kali dengan RB pula. Okey. So R total 6.667 kali dengan 4. So kita dapat 6.667 kali dengan 4. So dapat sama dengan 26.668. 26.668. Okey Volt Okey. So untuk V3 akan sama dengan I total kali dengan R3. Okey. Sama dengan 6.667 kali dengan 9. So, tekan kalkulator. 6.667 kali dengan 9. So, kita dapat berapa? 60.003. Dapat lebih kurang 60.003. Okey. Ampere. Alright. So, kalaulah kita tambah ke semuanya, okey, sebenarnya V total ini akan sama dengan 100 volt. Tapi mungkin dia akan lebih ataupun kurang sikit lah sebab tadi kita buat pembundaran, kita bundar. So, jom kita cuba tengok. Okey, yang pertama kita ada 13.334 tambah 26.668 tambah 60.003. So dia mengampiri lah. Kita tengok kat sini. Cuma beza dia 0.005 lah. Tapi dia 100 lah. Okey, kita dah selesai soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 3 kira pula dia nak arus total. Kita dah dapat arus pada I1. I1 kat mana? Ni I1 kat sini. Ni I1. Saya dapat highlight kat sini. Ni I1. Okey. I2. I3. I4. I5. Okey. So, kita dapatkan I1 dulu. I1. So, kalau boleh saya tulis kat sini. Okey. I1. Soalan nombor 3. Yang pertama kita nak dapatkan I1. I1 akan sama dengan
V1 per dengan R1. Okay. So V1 adalah 13.334 bahagi dengan R1 adalah 3. So 13.34 bahagi dengan 3. So dapat lebih kurang 4.47 4.47. Okey. Untuk I2 pula, I2 sama dengan, okey, kita boleh pakai yang konsep yang sama, V1 per dengan R2. So dia pakai V1 kita ada 13.334 kali dengan R2 apa? R2 kita kata ada 6 6. So bahagi, minta maaf. Bahagi 6. So lebih kurang 2.22. 2.222. Okey. So sebenarnya R total ini kalau kita boleh kata juga sama dengan R total ni sama juga dengan I1 tambah dengan I2. Kita tengok kawasan ni dekat junction ni. Maksudnya I yang masuk, bahagian masuk akan sama dengan bahagian yang keluar. Dua ni bahagian keluar. Okey, itu untuk I1. Yang mana pula I2? I2 kita dah dapat I3 ampere. I2 kita dah dapat ampere. I3 sama dengan V2 per dengan V2 sama dengan maafkan saya, R berapa? R3 R3. Bukan R3. R3 betul. Maafkan saya. Kesilapan telah berlaku. I3 sebenarnya I3 berada dekat mana? Ada dekat kawasan ni. Ni kawasan ni. Ni kawasan dia. Ni kawasan I3. Jadi I3 ni kita boleh takrifkan sama dengan IT ya. T. Sama juga dengan berapa? 6.667. Okey. Okey, I4 dan I5. I4 dan I5. I4 sama dengan V2 per dengan R4. So V2 apa? Okey, V2 kita kata V2 sama dengan 26.668 bahagi dengan R4. R4 kita kata berapa? 6. R4 adalah 12. So bahagi dengan 12. Sama dengan, tekan kalkulator, 26.668 bahagi 12. Kan? 2.222. 2.222 ampere. So, R4. Sebab border kat sini lagi nampak sama. Okey. R5. I5 sama dengan V2 per dengan R5. So, V2 berapa?
26.668 bahagi dengan R5. R5 kita dapat berapa? 6. Okey. 26.668 bahagi dengan 6. So kita dapat lebih kurang 4.445 4.445. Tambah ni atas. 4.447. Ni 4. Oh yang ni saya rasa ada jawapan kat sini. Okey, sekejap Sekejap 13.334 bahagi dengan 3. Sama juga 4.44. 445 Silap saya tulis silap ni. Okey, 445 kat sini. Maafkan saya, 445 ampere. Okey. Pasal ni pun 445 ampere. Okey. So untuk soalan nombor 3 kita selesai. Alhamdulillah. So ini jawapan untuk kita punya soalan. Soalan 1. Soalan 1. Kau dapat kita tengok kat sini. Ni soalan 1 kita. Soalan 2 kita. Dan soalan 3 kita. So saya harap saya buat border sikit Okey. Saya harap dia dapat membantu pelajar memahamilah bagaimana nak jawab soalan tutorial ni. InsyaAllah. Okey. Kita sama-sama lah belajar. Okey. Okey. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.